الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi anwaril Qur'an. Ya Allah, terangilah hati-hati kami dengan cahaya Al-Quran. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an. Ya Allah, masukilah kami ke dalam syurga-Mu melalui syafaat Al-Quran. Allahumma najjina minan nar bihurmatil Quran. Ya Allah, lindungilah kami daripada neraka-Mu melalui kemuliaan Al-Quran. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Amma ba'd. Kita sambung perbincangan kita kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ke surat 260 bab orang yang terakhir masuk ke syurga dan orang yang terakhir keluar daripada neraka. Orang-orang yang beriman yang melakukan dosa di dunia ini, setelah mereka dimasukkan ke dalam neraka dan diseksa di dalam neraka itu mengikut kadar dosa yang dilakukannya, mereka akan dikeluarkan dari neraka itu dan dimasukkan ke dalam syurga. Hal ini telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhiru man yadkhulul jannata rajulun fahuwa yamshi marrah wa yabku marrah wa yasfa'uhu an-naru marrah fa idza jawazaha iltaqat ilaiha faqala tabarakalladzi najjani minka laqad a'tani Allahu ta'ala syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin faturfa'u lahu syajarah fayaqulu ya rabbi adnini min hadhihi syajarata liastazilla biha wa ashriba min ma'iha fayaqulu Allahu ya ibna Adam la'alli an a'taytukaha tas'alni 'an ghayriha فيقول يا ربي لا أسألك غيرها ويعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول يا ربي أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها لعلي أن أعطك شيئا منها تسألني غيرها فيعاهده ألا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأولين فيقول يا ربي أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها قال بلى يا ربي لا أسألك غيرها وربه يعذره بأنه يرى ما لا صبر له عليه
ما لا صبر عليه فيدنيه منها فإذا أدني منها سمع أصوات أهل الجنة فيقول أي ربي أدخلني الجنة فيقول يا ابن آدم ما يسرني ما يسربني منك أيرضيك إن أعطيتك قدر الدنيا ومثلها معها فيقول يا ربي أتستهزئ بي أتستهزئ بي وأنت رب العالمين فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألني مما ضحكت فقيل مما تضحك فقال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل مما تضحك فقال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين فيقول إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. رواه Muslim. Imam Muslim ni seorang ulama hadis yang terkenal lah. Dia dilahirkan di kawasan Asia Tengah. Dan sekarang ni negara dia duduk bawah Israel, duduk bawah Rusia. Tapi masih lagi penduduk di negeri dia tu Islam ramah. Tapi duduk bawah Rusia. Kerana Rusia menyerang negeri mereka dengan cara yang ganas. Dulu. Orang yang terakhir masuk syurga ialah seorang lelaki. Ni Allah Ta'ala cerita ni gambaran. Bukan makna orang lelaki. Orang masuk syurga paling akhir sekali. Adalah orang lelaki, orang perempuan, amalan masing-masing lah. Tapi Allah Ta'ala nak beri gambaran keadaan orang yang paling akhir sekali masuk neraka itu, masuk syurga itu ialah ia kadang-kadang berjalan dan kadang-kadang merangkak, berada dalam keadaan yang lemah, bahkan kadang-kadang masih dijilat juga oleh api. Ada tak bebas sepenuhnya lagi. Setelah ia dapat melalui tempat api itu, ia pun menoleh ke belakang. Setelah dia keluar daripada neraka, dia pun paling ke belakang dan berkata, Maha suci Allah yang telah menyelamatkan diriku daripadamu. Dia kata kepada api, Maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku daripada kena bakaranmu. Sesungguhnya aku telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala suatu pemberian yang belum pernah diberikan olehnya kepada seseorang pun, sama ada dari golongan orang-orang yang dahulu, awalin, ataupun orang-orang yang terkemudian, akhirin. Dia kata tak ada orang lagi yang dapat selamat daripada api ni. Selamat daripada api ni adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar sekali. Jadi macam mana dia kata macam ni, sedangkan Quran sudah beri gambaran. Ada orang yang keluar daripada neraka masuk syurga. Macam mana dia kata macam ni, sedangkan hadis sudah beri gambaran hadis kita ni? Jawabnya maksudnya yang bercakap ini adalah amalan dia lah. Gambaran tentang amalan itu merasai suatu keluasan, suatu kesejahteraan, suatu keamanan setelah dibebaskan daripada api neraka. Jadi yang bercakap ni bukan dengan akal lagi. Kemudian diperlihatkan kepadanya sebatang pohon. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, Tuhan awak mari kepada dia satu batang pokok untuk menjadi ujian kepada dia. Ujian ni supaya dia kenal diri dia sendiri. Dan diceritakan kepada kita atas dunia ni supaya kita kenal itu sifat manusia. Itu sifat kita. Sifat diri kita macam tu. Tak lari daripada sifat itu. Kerana sifat itu sifat manusia. Diperlihatkan kepadanya sebatang pohon, lalu ia berkata, hai Tuhanku, sudilah kiranya engkau mendekatkan aku kepada pohon ini, supaya aku dapat bernaung di bawahnya dan dapat pula minum airnya. Jadi nak ambil nikmat daripada pokok tu, nak berteduh, nak minum air. Lalu Allah berfirman, hai anak Adam,
barangkali kalau sudah aku berikan kepadamu permintaanmu ini, apakah kiranya engkau tidak meminta lagi yang lain? Tuhan nak uji. Aku beri hak ni, mu nak minta orang lain tak? Orang itu menjawab, hei Tuhanku, aku tidak akan meminta yang lain lagi. Mana manusia ini berjanji tidak akan minta yang lain lagi. Lalu orang itu disuruh berjanji tidak akan meminta yang lain lagi. Ambil janji dulu. Ambil janji. Dan setelah itu Tuhan lalu menerima permohonannya kerana dilihatnya orang itu tidak sabar lagi untuk mendapat keinginannya itu. Maka Allah mendekatkannya kepada pohon itu dan ia pun bernaung di bawah pohon itu serta minum air kat situ. Dia menikmati nikmat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala beri. Kemudian diperlihatkan pula kepadanya sebatang pokok yang lain. Mari uji yang lain pula. Tapi ujian yang nombor 2 ni mari sebenarnya juga nak menerangkan tentang luasnya rahmat Allah. Nak menerangkan tentang luasnya kurniaan Allah. Allah lain tak kisah pun. Allah Ta'ala buat mari rahmat dia tu dalam kasih sayang dia. Allah Ta'ala buat mari rahmat itu ujian. Allah Ta'ala buat mari ujian itu dengan kasih sayang dia. Tapi bila ujian tu mari, ujian tu tetap jadi ujian ke atas hamba itu. Jadi Allah Ta'ala buat mari pokok lain yang lebih bagus daripada pokok yang pertama tadi. Dan orang itu berkata, hai Tuhanku, sudilah kiranya engkau mendekatkan aku kepada pokok ini. Nak pokok kedua pula. Sebab apa? Kerana dia rasa hak ni lagi molek ni. Dia rasa hak ni lagi molek, hak ni lagi baik. Supaya aku dapat bernaung di bawahnya dan minum airnya, aku tidak akan meminta yang lainnya kepadamu. Nak cerita apa? Jiwa, sifat jiwa. Jiwa manusia nak kepada keselesaan yang lebih tinggi. Tetapi dia berjanji, ni maksud dia berjanji, cukup dah. Dia buat batasan, dia buat gagasan, cukup dah. Tidak nak yang lebih lagi. Allah berfirman, hai anak Adam, bukankah sebelum ini engkau telah berjanji tidak akan meminta yang lain lagi kepadaku? Berjanji dah kan? Barangkali kalau sudah ku berikan permintaanmu yang kedua ini, engkau akan meminta lagi yang lain pula. Dulu masa pertama tadi mu berjanji dah. Aku takut kalau aku beri yang kedua ni mu akan langgar janji juga. Sebagaimana sekarang mu langgar dah janji yang pertama. Orang itu berjanji sekali lagi, aku tidak akan meminta yang lainnya. Lalu Allah menerima permohonannya itu. Allah Ta'ala terima permohonan mana apa? Allah Ta'ala maha luas. Arhamur Rahimin itu dia tawabun, dia karimun, dia jalilun. Allah Ta'ala itu maha pengasihani, dia juga maha menerima taubat. Dia juga maha memberi tanpa minta balik. Beri tanpa minta balik balasan. Allah Ta'ala maha memberi, beri hak dia beri itu tak habis-habis. Maka apabila Allah Ta'ala melihat orang itu tidak sabar lagi untuk mendapat keinginannya, maka Allah mendekatkannya kepada pohon itu dan ia pun bernaung di bawahnya serta minum airnya. Dapat kedua nikmat kedua. Jadi makna sini nikmat itu adalah berlapis-lapis. Nikmat itu berlapis-lapis dan manusia itu nak kepada nikmat yang berlapis-lapis. Tetapi pada masa dia tak kenal lagi nikmat itu berlapis-lapis, dia nak kepada nikmat yang dia kenal. Setakat yang dia kenal. Macam manusia ni kita tengoklah. Jalan kaki dengan naik basikal atas dunia ni. Mana bagus? Oh bagus naik basikal lah. Ada kemudahan begitu begini. Okey, naik basikal. Lepas tu mari motosikal pula. Macam mana? Oh, nak naik motor pula. Lepas tu mari kereta pula. Macam mana? Naik kereta pula.
Lepas tu mari hak kereta hak canggih lagi. Macam mana pula? Nak hak mahal lagi pula, hak canggih lagi pula. Begitulah. Jadi Allah Ta'ala gambarkan ini supaya kita kenal sifat manusia. Kemudian diperlihatkan pula kepada orang tadi sebatang pokok yang terletak di dekat pintu gerbang surga, yang keadaannya lebih bagus daripada dua pohon yang sebelumnya itu. Jalan-jalan lagi. Siapa dah dekat dengan pokok, siapa dia nampak pokok yang ketiga, yang letaknya dekat dengan pintu gerbang surga. Orang ini berkata pula, "Hai Tuhanku, sudilah kiranya Engkau mendekatkan aku kepada pohon ini supaya aku dapat bernaung di bawahnya dan minum airnya." Nak ketiga pula. Aku tidak akan meminta lagi kepadamu yang lain. Ini berjanji. Lepas tu dia nak. Pada waktu dia nak tu, dia kata dia nak tu, bila mari hak lain dia lupa dah bahawa dia telah membataskan diri dia kepada ambil nikmat itu sahaja. Dia lupa, inilah yang dinamakan manusia itu pelupa. Innama summiyal insan linisyatihi. Dinamakan manusia kerana lupa dia. Mana manusia itu sentiasa bersifat dengan sifat lupa. Bukan saja lupa pada fikiran, lupa dengan sebab lupa fikiran. Kita tak ingat apa letak anak kunci kereta. Kita tak ingat letak duit, beg duit. Kita pun mengamuk marah pada semua orang. Sebab apa? Kita tak ingat letak barang kita. Pakai spek mata ni, buah tak ada air ni, nak cari mana spek mata. Spek mata ada dai. Spek mata ni melekat kat dai dah. Ni pelupa. Fikiran pelupa. Ada orang dia nak menulis, waktu dia perselit pen, celah telinga dia. Lepas tu nak tulis pula, dia cari mana pen. Pen tu dia kepit di celah telinga dia. Ni lupa fikiran. Lupa yang ada pada roh manusia, lupa kepada janji dia kepada Allah di alam malakut. Hak tu pun lupa. Dan hak lupa ni lupa semua orang. Kita ingat tak janji kita dengan Allah di alam malakut? Tak ingat. Maka Allah Ta'ala beritahu pada kita dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita, alastu bi rabbikum qalu bala. Kita membelajar, kita memfaham. Kita faham, kita boleh ingat tak? Kita tak ingat. Bila kita berzikir, barulah kita jadi yakin kepada benda tu. Sebab apa kita jadi yakin kepada benda tu? Kerana zikir itu menyuluh kita balik semula kepada situasi, kepada suasana itu. Jadi apabila begitu sana, manusia itu lupa pada banyak perkara. Bukan lupa pada fikiran saja, tetapi juga berlaku lupa itu pada perjalanan roh manusia sendiri. Kerana manusia itu, tak kira lah roh ke fikiran ke, atas nama manusia adalah menerangkan tentang hakikat diri ini ada lupa. Jadi dia buat janji itu untuk mempertegaskan. Lepas tu dia langgar. Langgar ni nama dia lupa. Jadi bila dia buat janji, aku tidak akan minta lagi kepadamu yang lain. Allah berfirman, wahai anak Adam, bukankah sebelum ini engkau telah berjanji kepadaku tidak akan meminta yang lain? Orang tadi menjawab, benar ya Tuhanku. Sekarang aku tidak akan meminta yang lain lagi. Sebenarnya kita ni bila ada, okey cukuplah. Itu sebenarnya Allah Ta'ala buat nak menerangkan kepada Allah, nak menerangkan kepada kita Allah itu Al-Mughni, Maha mencukupkan. Jadi kita ada rasa cukup dah ni. Tetapi dalam beberapa waktu lepas pada itu kita rasa tak cukup lagi pula. Sebab kita kenal yang baru lagi pula. Dan pengetahuan manusia dia sentiasa berkembang. Pengetahuan manusia sentiasa berkembang. Pengetahuan manusia yang sentiasa berkembang itu menjadikan keinginan dia tidak pernah puas. Keinginan dia jadi berterusan kembang-kembang, nak lagi dan nak lagi dan nak lagi. Allah Ta'ala cerita ni sebagai gambaran. Allah Ta'ala tahu dah
Oleh itu Allah menerima permohonannya kerana dilihatnya orang itu sudah tidak sabar lagi untuk mendapat keinginan dia. Lalu didekatkan orang tadi dengan pokok yang hampir dengan pintu gerbang syurga itu. Pokok ketiga. Apabila orang itu sudah didekatkan kepada pohon yang terletak di dekat pintu syurga itu, terdengarlah olehnya suara riuh daripada ahli syurga. Allah Ta'ala buka hijab. Allah Ta'ala buka hijab, maka dia boleh dengar, boleh mengetahui keadaan di dalam sana penghuni syurga berada dalam keadaan gembira. Kemudian ia pun berkata lagi, Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam syurga itu. Molek dah gitu. Molek lah. Nak masuk syurga. Tapi di situ nak menerangkan tentang sifat. Sifat macam ni daripada atas dunia je dah. Daripada atas dunia lagi dah. Siapa ke akhirat? Sebab apa? Sebab manusia. Itu manusia. Adalah begitu. Allah berfirman, hai anak Adam, apakah yang boleh memuaskan hatimu yang akan aku kurniakan kepadamu sehingga engkau tidak meminta-minta lagi? Apakah engkau sudah berpuas hati jika aku beri kepada engkau kenikmatan sebesar qadar dunia dan sebuah lagi kenikmatan yang seperti itu? Orang itu berkata, ya Tuhanku, apakah engkau memperolok-olokkan aku padahal engkau adalah Tuhan seluruh sekalian alam? Nak cerita apa? Dia mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin. Ada maknanya dia nak ke dia. Ada makna kerana dia nak ke dia. Maka dia buat pengakuan yang seperti itu. Ibnu Mas'ud, yakni Abdullah bin Mas'ud, perawi hadis ini yang meriwayatkan hadis ini ketawa. Lalu berkata, mengapa kamu tidak menanyakan kepadaku kenapa aku ketawa? Ketawa ni bukan ketawa buat-buat. Ketawa ni kerana dia boleh pelajaran baru lagi pula. Atau pelajaran yang dia faham dah. Tapi dia tanya, maka mereka pun berkata, ni dia cerita ni selepas Nabi wafat lah. Dia cerita kepada anak-anak murid dia, maknanya dia bercerita kepada tabi'in. Bila dia bercerita kepada tabi'in, dia ketawa tadi, maka dia suruh orang lain tanya. Ibnu Mas'ud menjawab, begitulah. Tabi'in bertanya, Abdullah bin Mas'ud jawab, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa juga ketika menceritakan hal ini. Lalu baginda ditanya, kenapakah engkau ketawa ya Rasulullah? Nabi pun ketawa juga. Cerita sifat manusia macam ni, macam ni. Jadi aku ketawa ni satu sudutnya pelajaran aku faham jadi makin dalam. Yang keduanya ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut sunnah Nabi dalam semua perkara, semua perkara. Lalu aku ketawa kerana ketawanya Tuhan seluruh sekalian alam. Ketika orang yang meminta supaya ia dimasukkan ke dalam syurga itu berkata, apakah engkau memperolok-olokkan aku padahal engkau adalah Tuhan seluruh sekalian alam? Allah Ta'ala itu Rabbul Alamin. Allah Ta'ala itu Rabbul Alamin. Jadi nak cerita bahawa kasih sayang Allah kepada hamba dia. Hamba dia yang mempertikaikan hamba merasakan Tuhan mempertikaikan dia. Padahal tu hamba itu sudah mengakui Tuhan tu Rabbul Alamin. Makna apa tu? Maknanya rahmat Tuhan tu sangat luas. Rahmat Tuhan yang luas tu, Tuhan nak beri yang luas itu kepada hamba dia. Maknanya kalau hamba dapat rahmat yang luas sangat-sangat. Dalam rahmat yang luas sangat-sangat yang Tuhan beri pada hamba, rahmat Allah jauh lebih luas lagi. Maknanya Tuhan tak kisahlah nak beri kepada hamba-Nya itu. Tetapi hamba-Nya itu tidak merasa malu
dengan Tuhan untuk minta lagi dan minta lagi dan minta lagi. Malu tak? Tak malu. Sebab apa tak malu? Satu hari Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana kasih-Mu kepadaku?" Bisa soalan Nabi Musa ni. "Ya Allah, bagaimana kasih-Mu kepada aku, bagaimana sayang-Mu kepada aku?" Allah Ta'ala sayang apa pada makhluk? Makhluk ni tanyalah diri sendiri, setakat mana mu sayang kepada Allah? Tak. Nabi Musa tanya, "Ya Allah, setakat mana mu sayang kepada aku?" Balik. Pada perkiraan kita, soalan Nabi Musa itu terbalik. Pada perkiraan kita. Tapi yang sebenarnya Nabi Musa bertanyakan soalan begitu, kita kata soalan terbalik ni, adalah kerana Nabi Musa sangat nak mengenali kekasih dia. Seorang kekasih memang nak kenal sungguh-sungguh, lebih mendalam lagi kekasih dia. Kalau kenal satu perkara, tak cukup ke? Kalau kenal kekasih dia suka makan mi goreng, tak cukup ke? Mesti nak tahu mi goreng apa hak dia suka sekali. Kalau dapat tahu dah mi goreng apa yang dia suka sekali, nak tahu lagi pula masa mana dia suka makan mi goreng tu. Nak tahu lagi dalam, lagi dalam, lagi dalam. Jadi sebagai seorang kekasih, dia tak puas hati kalau dia tak tahu. Dan dia tak puas hati kalau dia tahu setakat yang dia tahu tu, dia nak tahu lebih lagi. Maka Nabi Musa tanya kepada Allah satu soalan yang kita nampak macam bodoh je soalan ni. Bukan bodoh, tetapi kerana nak sayang lebih lagi. Maka Nabi Musa tanya soalan tadi, "Ya Allah, macam mana kasih-Mu kepada aku? Banyak mana sayang-Mu kepada aku, ya Allah?" Lalu Allah Ta'ala nak jawab soalan Nabi Musa ni. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa pergi ke satu tempat. Nabi Musa pun pergi. Jauh lah tempat tu, pergi. Allah Ta'ala nak ajar. Bila sampai di situ, Nabi Musa melihat seorang anak dia minta kepada mak. Dia minta satu benda kepada mak. Kita kata, anak ni minta pitih dengan mak. Nak beli aiskrim lah, contoh. Anak minta pitih dengan mak kerana nak beli aiskrim, contoh. Bila anak ni minta benda daripada mak dia tak beri, dia pun pukul mak dia. Lepas dia pukul mak dia rebah, lepas tu dia pun lari. Meninggalkan mak dia. Tiba-tiba mak ni berdoa, "Ya Allah, rahmatilah anak aku. Ya Allah, rahmatilah anak aku. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada anak aku. Ya Allah, berikanlah faham kepada anak aku. Biar dia faham, biar dia reti bahasa." Lalu Nabi Musa AS pun fahamlah pelajaran bagaimana Tuhan mengasihi dia. Allah kasih pada Nabi Musa, Allah Ta'ala ampun banyak kali kesilapan yang dibuat oleh hamba dia. Hamba dia buat silap, Tuhan ampun. Hamba dia buat silap kedua, Tuhan ampun. Hamba dia buat silap banyak mana pun, Tuhan ampun, ampun, ampun. Sebab apa? Sayang Tuhan yang berlapis-lapis kepada hambanya itu adalah sayang yang luas, sayang yang besar, sayang yang tidak terkira. So, jadi beginilah juga cerita ni. Tuhan nak uji hamba. Tuhan tahu dah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang yang terakhir keluar daripada neraka menuju kepada syurga. Dia mengenali nikmat syurga itu secara berperingkat-peringkat, tetapi dia tidak pernah puas daripada dapat, tidak pernah rasa puas dengan apa yang dia dapat tu. Dapat selapis, nak nikmat yang dua lapis pula. Dapat nikmat yang dua lapis, nak nikmat yang tiga lapis pula.
Tak cukup kau dengan nikmat selapi yang dia dapat tu? Jawabnya atas dunia pun macam tu dah. Atas dunia macam tu dah. Jadi bila atas dunia macam tu dah, sifat manusia macam tu dah, adakah di akhirat nanti di manusia boleh lari daripada sifat tu? Tak. Allah Ta'ala telah jadikan manusia dengan sifat tu. Sifat tu adalah di dalam diri manusia itu. Percakapan ahli syurga dengan ahli neraka. Ini Allah Ta'ala buka hijab supaya ahli neraka mengetahui tentang kenikmatan ahli syurga. Setelah orang-orang yang beriman dan beramal soleh menetap di dalam syurga, seseorang individu ahli syurga itu duduk dalam syurga dah. Dan orang-orang yang kafir dan munafik dimasukkan ke dalam neraka. Terjadilah suatu percakapan antara ahli syurga dengan ahli neraka. Tempat ni jauh ni. Bukan macam kita kata kita pergi dekat orang banjir. Orang selamat duduk atas jambatan, orang duduk dalam sungai tu, duduk dalam sungai dekat. Jauh. Tapi Allah Ta'ala yang Maha Kaya menjadikan boleh berhubungan antara ahli syurga dengan ahli neraka. Berhubung. Nak rasa nikmat tak boleh? Boleh berhubung kerana mereka masa atas dunia dulu telah berhubung. Hubungan atas dunia itu sama ada baik ataupun buruk, tidak putus dengan akhirat. Di akhirat tu berhubung lagi pula. Jadi setelah mana masing-masing duduk di tempat masing-masing, terjadilah satu percakapan. Masing-masing menceritakan amalan-amalan yang telah dilakukan oleh mereka di dunia dahulu dan balasan yang diterimanya. Percakapan di antara ahli syurga dan ahli neraka itu telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, yang wajib bagi setiap orang yang beriman mempercayainya. Allah Ta'ala cerita, wa nada ashabul jannati ashaban nari. Ada dua ashabul jannah, ashabun nar. Ashabul jannah kena baca dengan bagi depan. Ashaban nar kena baca dengan bagi atas, huruf akhir ba tu. Ashabul pertama bagi depan, dia tukang panggil. Ashaban nar kena baca bagi atas, dia kena panggil. Ingatlah ketika mana menyeru oleh ahli syurga kepada ahli neraka. An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Ahli syurga ni menyeru, dia pun kata sesungguhnya kami telah dapati apa yang telah dijanjikan kepada kami oleh Tuhan kami, semuanya adalah betul. Iaitu duduklah syurga, dapat nikmat. Nikmat yang berkekalan, nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang banyak atas pengalaman kami masuk syurga. Maka adakah kamu, hei ahli neraka, telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kamu itu semuanya betul? Tuhan kamu janji itu betul tak? Mereka menjawab benar ada. Kemudian berserulah penyeru, yakni para malaikat di antara mereka. Kedua puak itu menyatakan bahawa laknat Allah tertimpa ke atas orang-orang yang zalim. Sini ada dua huraian ulama. Ada ulama yang menghuraikan bahawa ahli neraka ni nak tipu ahli syurga. Sebab ahli syurga tanya ni bukan tanya nak tahu. Ahli syurga tanya ni kerana ahli syurga nak menyindir. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Adakah engkau mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kamu? Hei orang kafir, itu benar. Tuhan kamu siapa dia? Patung berhala. Tuhan kamu siapa dia? Nafsu. Bukan Allah Ta'ala. Jadi cubalah kamu tanya patung-patung kamu tu betul tak? Cubalah kamu tanya diri kamu sendiri tu betul tak apa yang dijanjikan oleh patung kamu itu? Ulama tafsir kata haqqan, makna dia mereka nak tipu orang beriman. Betul, makna dapat nikmat, nak sembunyikan.
kesengsaraan yang mereka tanggung. Bila malaikat menyaksikan mereka nak berbohong kepada orang yang beriman, mereka menyatakan benar mereka dapat rahmat juga, fa'azzana mu'adzinun, maka melaungkan oleh yang tukang melaung. Malaikat yang melaungkan itu melaungkan. Allah, bahawa laknat Allah, al-la'natullahi, antu dia jadi tafsiliah, bahawa laknat Allah itu adalah ke atas orang-orang yang zalim. Jadi terserlahlah bahawa mereka yang buat maksiat dosa ni, mereka itu adalah berbohong kepada orang yang beriman. Atas dunia mereka bohong pada orang yang beriman, di akhirat pun mereka nak berbohong lagi kepada orang yang beriman. Tapi di akhirat mereka tidak boleh berbohong panjang, kerana malaikat terus mempamerkan yang sebenar. Atas dunia mereka susah juga, mereka boleh cakap sedap. Bila mereka bercakap sedap, tak nampak mereka berbohong, sebab tidak ada malaikat yang menjelaskan. Atas di akhirat mereka nak berbohong juga. Kerana apa? Kerana sedap berbohong masa atas dunia. Lalu mereka berbohong. Tetapi bila mereka berbohong, malaikat menjelaskan hal yang sebenarnya. Bahawa la'natullahi 'alal kadhibin, laknat Allah itu tertimpa, yang akan kena kepada orang-orang yang zalim. Ayat ni kerah ni. Kerana perkataan laknat itu sebesar-besar azab. Apa benda makna laknat? Laknat ni tempat berkumpul segala benda tak molek. Segala kecelakaan, segala kehinaan, segala kerosakan, dia duduk di dalam laknat. Kita buat contoh. Nabi ajar supaya kita berkata kepada syaitan kita. Syaitan yang ada dalam diri kita, kita nak kata macam mana? Syaitan yang membelenggu diri kita, kita nak hamba dia. Macam mana? Kita kata na'udzubillahi minkum wa nal'anukum bila'natillahi tammah. Aku berlindung dengan Allah daripada kamu, hei syaitan yang ada dalam diri aku. Wa al'anukum bila'natillahi tammah, dan aku melaknati kamu, hei syaitan, dengan laknat Allah yang sempurna. Ni payah ni. Sebab syaitan yang berada di dalam diri kita, dia rasa seronok berada di dalam diri kita. Dia tidak nak lari. Yang lari ni syaitan atau malang ni, mari masuk dalam tubuh kita, baca ayat kursi, dia lari. Dia lari sebab dia daripada luar. Dia lari bila kita baca kursi kerana dia daripada luar. Syaitan yang duduk dalam diri kita, dah sekali kita baca ayat kursi, dia dah lari. Hak ni kita nak hamba dia macam mana? Kalau dia, syaitan itu berikat dengan kita melalui perjanjian tertentu. Masa dia tipu tok kita, tok nyang kita. Dia waktu tok kita, tok nyang kita berada dalam kejahilan dulu, dia tipu. Maka dia ambil satu perjanjian, aku akan jaga anak cucumu. Tok kita pun mati, tok nyang kita pun mati. Dia tu syaitan menjaga anak cucu, jaga kita lah. Dalam keadaan kita tak kenal dia, kita tak kenal syaitan tu kenal kita lebih daripada kita kenal diri kita. Ni payah ni. Kita baca ayat kursi pun dia tak keluar. Hak ni payah keluar, tidak seperti mana atu syaitan yang masuk ke dalam badan orang, merasuk, maka orang ni pun cakap ada sedar. Dia baca ayat kursi, semua orang ni pun sedar. Hak ni mudah. Hak dalam diri kita ni. Sekali kita baca ayat kursi, kita tidur, tak bangun juga sembahyang. Tak bangun juga sembahyang subuh, contoh. Bersarang dalam diri kita. Bila kita berzikir, dia jadi lemah. Bila kita tidak berzikir, dia jadi kuat balik. Dia tidak meninggalkan diri kita. Walaupun kita nak suruh dia meninggalkan diri kita, hingga kita tak tahu nak buat macam mana kepada dia ni, supaya dia meninggalkan kita. Nak macam mana? Ini payah.
Kadang-kadang hak ni ada daripada dengan kita daripada kecil. Siapa umur 50, siapa umur 70, kita berasa setan hak ni bergerak-gerak ni dah diri aku. Nak buang macam mana? Yang pertama kita kena suruh dia keluar. Oh, setan ni reti bahasa juga, boleh berbahasa. Ya. Nak suruh keluar ni kita kena sebut, lidah kena sebut. Al-isti'azah. Kita bergantung kepada Allah, declare. Kita kata a'udzubillahi. A'udzubillahi. Aku berlindung daripadamu, kejahatanmu, kerosakanmu. Aku berlindung dengan Allah. Kena sebut, kena beritahu. Yang kedua kena laknat dia. A'udzubillahi minkum wa al'anukum bila'natillahi tamah. Dan aku melaknati diri kamu dengan laknat Allah yang sempurna. Apa ni makna laknat Allah yang sempurna atas diri atau iblis yang ada di diri kita? Maknanya ialah mu mesti keluar juga. Kalau mu tak keluar, mu akan mati. Bila sebut mu akan mati, dia takut mati. Segala kehinaan akan menimpamu, segala kesusahan akan menimpamu, segala kecelakaan akan menimpamu, mu akan mati. Bila diuguk dengan mati ni dia takut. Makna apa? Maknanya perkataan laknatullah itu besar. Segala kecelakaan kumpul kat situ. Segala kehinaan kumpul kat situ. Segala musibah kumpul kat situ. Sebagaimana rahmat itu makna dia besar. Rahmat mana apa? Senang, rahmat. Sihat, rahmat. Ada piti, rahmat. Ada kawan-kawan, rahmat. Boleh tidur, rahmat. Rahmat ni benda besar. Demikianlah laknat benda besar. Maka bila malaikat kata laknatullahi 'alal zalimin, laknat Allah itu menimpa orang yang zalim, menimpa kepadamu. Pada masa itu ahli neraka yang sifat dia suka berpura-pura masa atas dunia, nak mengulangi berpura-pura di akhirat, tak mampu lagi berpura-pura di akhirat. Kemudian Allah Ta'ala menyebut laknat Allah tu kena pada orang yang zalim. Itu siapa dia orang yang zalim? Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwajan wa hum bil akhirati hum kafirun. Orang yang zalim itu ialah mereka yang menghalang dirinya sendiri dan juga orang lain daripada menurut jalan Allah. Makna menurut jalan Allah ni mengikut syariat Allah. Orang zalim siapa dia? Orang yang sentiasa melanggar perintah Allah. Dan mereka itu sentiasa mencari hailah, menjadikan jalan itu bekok terpesong. Sedang mereka pula tidak percaya kepada hari akhirat. Orang yang zalim itu ialah bukan saja dia nak tipu orang lain, nak tipu orang beriman, diri dia sendiri juga nak tipu, dia nak tipu. Macam mana maknanya? Apa benda maknanya dia menipu diri dia sendiri? Diri kita ni sebenarnya dalam ni ada dua. Yang pertama dinamakan roh, rumah di hati. Yang kedua dinamakan jiwa, yang kita panggil dengan nama syahwat, belawang. Jadi orang yang tipu diri dia, sebenar-benar diri adalah roh. Tetapi bila dia mengambil jiwanya menjadi pemimpin, yang memimpin roh, dia ambil diri dia yang jahat untuk memimpin diri dia yang baik. Apabila dia mengambil diri dia yang jahat untuk memimpin diri dia yang baik, diri dia yang baik tidak boleh memimpinnya. Maka selama-lamanya dia berada dalam keadaan terpesong. Sebab dia sendiri tak nak pimpin diri dia yang baik. Dia sendiri melemahkan kepimpinan yang baik daripada memimpin diri dia. Kepimpinan yang jahat memimpin diri dia. Pada waktu itu kita kata dia menipu diri dia sendiri.
Senang ke nak tipu diri sendiri. Pada segi logik tak berlaku. Tapi pada segi realiti, itulah yang berlaku kepada kebanyakan manusia. Sebab apa? Pelajaran ni payah nak faham ni. Sebab payah nak faham? Kerana kita cakap benda ni, kita kena tengok dalam diri kita ada dua. Imma syakiran wa imma kafura. Ada dua. Yang bernama roh dan juga yang bernama jiwa. Jadi kalau kita belajar tak sampai sini, kita tak kenal macam mana boleh berlaku diri menipu diri. Bila kita belajar sini, kita kena kenal jiwa itu nak apa, roh itu nak apa. Baru jumpa. Jawabnya, jiwa itu nak kepada keinginan, roh itu nak kepada zikrullah. Bila kita beri zikrullah, maknanya kita beri hati rohani kita, roh kita kekuatan untuk berlawan dengan jiwa, berlawan dengan nafsu. Maknanya bila kita berzikrullah itu, kita mengembalikan kepimpinan yang baik supaya dia memimpin diri kita. Kalau kita dengan zikrullah. Kalau kita turut keinginan, turut dan kita tidak berzikir, sebenarnya kita memberikan kekuatan kepada jiwa kita, kepada nafsu kita untuk memimpin roh kita. Dengan ikut kehendak kita dan kita tidak berzikir itu, kita sedang buat apa sekarang? Kita sedang mengambil kepimpinan yang jahat, serah supaya dia memerintah diri kita. Diri baik, diri jahat ni kita tak nampak. Negeri dalam diri kita, kita tak nampak. Cumanya kita boleh memimpin tadi dengan cara membanyakkan zikir. Benda ni kita tak faham. Diri kita hak dalam ni kita tak faham. Diri kita yang ghaib ni kita tak faham. Nafsu kita tak faham. Melainkan dengan ada pemberitahuan daripada Allah dan Rasul. Kita nak kenal nafsu kita dengan kita sendiri fikir, tak boleh nak faham. Mesti kita kembali kepada Quran dan hadis, baru kita boleh faham. Kerana intipati cerita Quran dan hadis adalah cerita tentang benda tu, bincang benda tu. Jadi kita balik kepada Quran dan hadis, baru kita boleh kenal. Kalau dengan ilmu kita, dengan kepandaian kita, kita tidak akan boleh kenal nafsu kita sendiri. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. Ni dialog ni, ahli neraka pula bercakap dengan ahli syurga. Tadi ahli syurga tanya, sekarang ahli neraka pula tanya. Dialog ni berlaku. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ. Ahli neraka berkata kepada ahli syurga, "Hei ahli syurga, limpahkanlah kepada kami sedikit daripada air." Nak lawan dengan api ni. Au mimma razaqakumullah, ataupun apa-apa sajalah daripada rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu. Qalu, maka ahli syurga berkata, "Innallaha harramahuma 'alal kafirin." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan kedua-duanya, air dan juga makanan. Allah Ta'ala haramkan kepada orang kafir. Habis cerita. Bila ada larangan, larangan ni tidak boleh dilanggar. Bila ada larangan, tidak boleh dilanggar. Tidak mampu nak dilanggar. Dan kalau mampu dilanggar pun, bila langgar tu, akan ada hukuman yang lain pula. Jadi, orang yang beriman ini menyatakan bahawa Allah mengharamkan yang demikian itu. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharrathumul hayatud dunya. Orang kafir itu orang yang macam mana? Orang yang menjadikan perkara agama mereka sebagai hiburan. Menjadikan perkara agama sebagai hiburan yang melalaikan dan permainannya. Orang yang mempersendir-sendirkan agama. Orang yang mengejek agama. Ini keinginan mengejek pada agama ni lain daripada keinginan nak buat maksiat.
Keinginan nak buat maksiat tu mari daripada syaitan. Keinginan nak mempersendakan agama tu mari daripada iblis dalam diri. Dua benda yang berbeza. Maka orang yang buat maksiat mungkin lebih lembut daripada orang yang mempersenda-sendakan agama. Orang yang mempersenda-sendakan agama, rosak dia lebih besar. Siapa dia yang lebih mudah cenderung kepada mempersendakan agama? Orang yang takabur dia lebih. Ada orang dia buat dosa tapi dia takabur dia rendah je. Tapi ada orang tu takabur dia tinggi. Hak ni. Hak takabur dia tinggi tu maknanya dia diduduki, dia dikawal oleh iblis. Iblis yang lebih besar menjadikan dia tu mempersenda-sendakan agama. Walaupun dia sendiri dilihat sebagai orang agama. Orang yang lebih faham, lebih taat. Tetapi dalam bab mempersendakan agama, dia tu orang yang ke depan. Jadi nak cerita di sini bahawa tahap maksiat manusia itu berbeza-beza. Orang yang kufur kafir itu mempersendakan agama. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan orang yang telah terpedaya dengan kehidupan dunia. Segala kemewahannya dan kelazatannya, dia lupa matlamat balik dia. Bila dia lupa matlamat tempat dia nak balik ke mana? Fal yawma nansahum kama nasu liqa yaumihim hadha. Maka pada hari ini, hari kiamat, kami lupakan mereka sebagaimana mereka telah lupa, yakni tidak hiraukan kepada persiapan menemui Allah di hari akhirat. Hak ni fal yauma nansahum ni khilaf kalangan ulama tafsir. Ada ulama tafsir kata fal yauma nansahum ni orang beriman kata. Orang beriman kata dulu mu lupa pada Allah, maka kamu melupa pada Allah. Kamu lupa pada kami. Hari ini kami lupakan kepada kamu. Allah lupakan kepada kamu. Pertama, ulama kata orang beriman jawab. Pendapat yang kedua berkata dok, malaikat yang berkata. Bukan orang beriman kata, malaikat yang berkata. Sebagai respon kepada ayat pertama tadi, malaikat kata pada orang kafir yang cuba nak berbohong pada orang beriman, malaikat kata la'natullahi 'alal kafir. Ni orang kafir minta daripada orang yang beriman, malaikat pula kata nansahum al-yawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadha. Dan malaikat kata ni maknanya orang luar, orang tengah, bukan orang yang dia tepat, orang dia berdialog tu tak. Maknanya herdikan itu lebih besar dan lebih keras lagi dirasai oleh orang kafir dalam keadaan yang lebih takut lagi. Malaikat berkata ni kepada orang yang kafir ni untuk menunjukkan besarnya kerajaan Allah dan agungnya kerajaan Allah. Jadi fal yauma nansahum fal yauma nansahum kama nasu liqa yaumihim hadha wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Maka orang beriman buat kesimpulan balik terhadap keadaan diri mereka, dan juga kerana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami, iaitulah ajaran-ajaran Allah Ta'ala. Percakapan di antara ahli syurga dengan ahli neraka memberi pengertian yang jelas bahawa orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah menjadi ahli syurga, dan orang kafir pula menjadi ahli neraka. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah yudkhilul ladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Surah Muhammad. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan memasukkan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang soleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai,
Dan sebaliknya orang yang kafir menikmati kesenangan di dunia serta mereka akan minum sebagaimana binatang-binatang ternakan minum, makan dan minum, sedang nerakalah tempat kembali mereka. Jadi ayat ni buat kesimpulan keadaan orang yang beriman duduk dalam syurga. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan orang kafir mereka itu adalah seperti binatang. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Mereka ini hidup seperti binatang dan tempat kembali mereka adalah di akhirat. Tempat kembali mereka adalah di dalam neraka. Perbincangan dan kesimpulan. Beriman kepada hari kiamat. Pertama, orang yang mukallaf wajib beriman kepada hari kiamat, yang menjadi salah satu daripada rukun-rukun iman yang 6 dan juga menjadi sebahagian dari akidah orang-orang mukmin. Wajib beriman pada hari akhirat. Yang kedua, mempercayai bahawa hidup mati di dunia ini bukan hidup selama-lamanya sebagai hidup khalidah. Hidup atas dunia bukan hidup yang kekal, hidup sementara sahaja. Yang ketiga, mempercayai bahawa manusia itu akan dihidupkan semula di negeri akhirat sebagai darul jaza', berpindah daripada darul amal kepada darul jaza', tempat menerima pembalasan. Untuk menerima balasan amalan yang dikerjakan oleh mereka di dunia ini. Sama ada amalan yang baik, dia dapat balasan yang baik. Dia buat jahat, dia dapat balasan yang jahat. Dapat di mana? Disediakan tempat yang dinamakan dengan nama Darul Jaza. Yang keempat, mempercayai pada hari kiamat kelak semua manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Mereka dihimpunkan di mahsyar untuk dihisap amalan mereka masing-masing dan akan menerima pembalasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dia kita beriman, percaya bahawa ada hari kiamat dan manusia akan dibangkitkan semula daripada kubur. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat merupakan perkara utama dalam akidah dan menjadi unsur yang terpenting dalam keimanan di samping beriman kepada Allah Ta'ala. Di mana beriman kepada hari kiamat itu banyak pertaliannya dengan beriman kepada Allah. Ada pertalian yang sangat rapat. Kerana beriman kepada alam ghaib itu disimpulkan kepada beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ni dicabang-cabangkan kepada macam mana Allah tu yang menjadi Tuhan yang kita imani. Nak capai benda tu, suatu yang fikiran kita tak boleh capai, mestilah melalui jalan melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah tapisang diri yang mematuhi perintah Allah, bawa diri induk supaya kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada Allah. Yang keenam, hari kiamat ialah hari musnahnya di dunia ini, hari musnahnya dunia ini. Pada hari itu manusia yang masih hidup kesemuanya mati. Bumi dan langit akan berganti. Bukan bumi dan langit yang ada sekarang. Pada hari itu Allah mencipta alam yang lain, itulah alam akhirat. Jadi bab ni, bab beriman kepada alam akhirat ni perkara yang payah. Sebab dia perkara hati, simpul pada hati. Kita menyimpulkan pada hati. Macam mana kita nak menyimpulkan pada hati? Ini kita kena faham. Ada orang dia buat apa-apa sekarang, dia kata saya tidak nak melihat dalam bentuk yang doktrin. Doktrin maknanya kena pegang kemah-kemah. Apa dia maksud ayatnya? Orang bercakap kita maksudnya apa? Dia yang menjadi tajuk yang menjadi tajuk kepada tauhid. Dia tidak ada satu skema.
Tapi sebenarnya itulah yang menjadi rahsia tauhid, setakat mana dia ikat di dalam hatinya dengan ikatan yang kemas. Kita buat contoh. Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ketika orang berkata Quran itu makhluk, zaman dia, orang kata Quran makhluk. Sebab apa orang kata Quran makhluk? Sebab kerajaan makmum kata Quran ni makhluk. Tapi Imam Ahmad dia faham dengan ilmu dia, Quran itu kalamullahil qadim. Apa benda perbahasan tentang benda ni? Rakyat faham tak? Rakyat pun tak faham. Quran tu makhluk ke qadim? Kita pun tak faham. Cuma kita kata kalamullahil qadim sebab kita belajar begitu. Bila kita belajar begitu, kita kata begitu, dimasukkan sebagai pelajaran tauhid dalam fikiran kita. Ni ilmu tauhid, kita pun setting masuk dalam fikiran kita, jadi ilmu tauhid. Jadi pada zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia pertahankan sungguh-sungguh hak tu. Orang lain tak tahu apa. Jadi pada diri orang lain, pada diri rakyat jelata, yang tidak faham ni, tak jadi akidah lah benda ni. Aku ni yang Allah Ta'ala buka, maka aku faham. Maka kena jadi pertahanan, aku kena pertahankan juga. Sebab apa? Benda ni akidah bagi diri aku. Jadi perkara kehidupan ini, itu sebenarnya yang menjadi tajuk akidah. Perjalanan hidup kita, contoh kita kata bab dajjal muncul akhir. Akidah dah ni. Kalau tengok berukun iman 6, dajjal bukan masuk dalam bab 6 ni. Tapi kalau kita tengok dalam makna beriman kepada hari akhir, dajjal di antara tanda akhir zaman, jadi masuk dalam bab 6 ni. Masuk ke tak masuk? Jadi di sini kita kena faham akidah dia bukan ilmu akidah. Ilmu akidah kita simpan dalam fikiran, akidah kita simpan dalam hati. Hak mana hak sebenar-benar akidah? Hak sebenar-benar akidah itulah yang kita simpulkan dengan hati tentang perjalanan hidup ini. Oleh kerana yang disimpulkan dalam hati manusia yang berbeza-beza itu adalah berbeza-beza. Lain orang disimpul lain, lain orang disimpul lain, lain orang disimpul lain. Maka jadilah perjalanan hidup itu berbeza-beza. Orang nak jaga, bagi betul, bagi jadi kuat, dia tidak nak jadi cair. Dia pegang akidah tu. Jadi sini akidah makna kita menyimpulkan pegangan hati kita. Yang mana yang kita simpulkan itu adalah dengan keyakinan. Bukan dengan ilmu tahu, tetapi dengan ilmu keyakinan. Ilmu keyakinan ni dia mari mana? Ilmu keyakinan ni dia mari dengan zikir. Macam mana daripada zikir itu dia mari keyakinan? Sebab bila berzikir ni dia mari dua, terbit dua. Dua makna sepasang. Zauq dan syuhud. Bila kita berzikir, kita mari zauq, kita akan boleh syuhud. Kalau berzikir tak ada rasa zauq, tak terbuka syuhud. Kerana syuhud itu diperolehi melalui jalan dia, kita kena rasa zauq dulu. Dapat zauq, dapat syuhud, kita pegang kemak. Hak tu jadi akidah. Jadi sekarang kita kena fahamlah bahawa apa yang kita belajar sebagai ilmu akidah ni belum tentu jadi akidah kepada kita. Kerana sebahagian ilmu akidah yang kita belajar adalah contoh perjalanan akidah orang dulu. Kita
Kita belajar dalam ilmu akidah Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Kita tak berdepan dengan Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah dah hari ni. Hari ni kita berdepan dengan orang yang free thinker. Bebas, segala-galanya bebas. Nak buat apa tak ada sekatan. Tak ada sekatan undang-undang, syarak tak ada. Hak ni hak kita berdepan hari ni. Memanglah hak ni ikut nafsu dia semacam perjalanan orang-orang Mu'tazilah Qadariyah yang ikut nafsu tu. Memanglah ada persamaan. Tetapi kalau kita lihat jadi munculnya ahli nafsu hari ini, perjalanan dia tak ada ikatan dalam hidup dia. Dia mari sendiri. Bukan sebab dia mari belajar Mu'tazilah, lepas tu dia berkenang pada Mu'tazilah, dia pun kata, kita nak ikut Mu'tazilah. Dia tak ada mengajar apa. Itu cabaran kita hari ni. Bila itu cabaran kita hari ni, kita simpulkan kepahaman kita dengan zikrullah. Hak itulah yang jadi akidah. Kalau kita tak simpul, kita kata, tak apa, aku sama dengan mereka, tak apa. Aku cair macam mereka, tak apa. Tak ada akidah. Walaupun bila orang tanya kita Mu'tazilah macam mana, kita boleh jawab. Qadariyah macam mana, kita boleh jawab. Tapi kita hanyut sama dengan ahli-ahli nafsu yang tidak ada sekatan dalam hidup dia. Tidak ada sekatan syariat dalam hidup dia. Kita pun turut. Tak ada akidah. Akidah tu maknanya simpulan yang kita simpul dalam hati kita. Simpulan tu tentang kehidupan kita. Bukan kehidupan orang dulu, zaman dulu. Jadi kita kena kenal dunia kita ini cabaran dia macam mana. Cabaran bab makan minum. Yang apabila dia membawa kepada lapar kita, cabaran makan minum, cabaran makanan. Yang apabila dia bawa kita kepada lapar perut kita, waktu tu kita jadi gelisah. Hidup ke mati aku ni? Situ tu. Kita kena simpul. Situ jadi akidah. Jadi, beriman kepada alam akhirat, seluruh manusia dihidupkan semula, rohnya dikembalikan kepada tubuhnya, mereka akan hidup kali yang kedua setelah mereka dibangkitkan daripada kuburnya. Ini alam akhirat. Terus kita kata, mana hidup kali yang kedua. Bukan maksud hidup kali yang kedua tu mana atas dunia ni pertama, lepas mati tu kedua. Sebelum daripada atas dunia ni ada dah kehidupan yang lain. Jadi kehidupan atas dunia bukan kehidupan kali pertama. Dan lepas mati bukan kehidupan kali kedua. Kehidupan atas dunia ni kali berapa tak tahu. Kali yang keberapa dah tak tahu. Kerana kehidupan selepas mati itu pula kehidupan yang keberapa lagi pula tak tahu. Kerana kita telah melalui kehidupan-kehidupan yang kita tak tahu. Kehidupan di alam malakut. Kita tak tahu ni kehidupan alam ghaib. Sebelum ada tu lagi, kehidupan di alam jabaru. Macam mana? Kita pun tak tahu kehidupan ni kehidupan alam ghaib. Sebelum tu lagi, kehidupan di alam lahut. Macam mana? Kita tak tahu. Tapi kehidupan daripada alam lahut tukar kepada alam jabaru, tukar kepada alam malakut, tukar kepada alam syahadah hari ni. Tukar pula kepada alam barzakh. Ini nak menerangkan bahawa kehidupan manusia itu berubah-ubah. Dan bukanlah dia memulakan kehidupan dan dia mengakhiri kehidupan. Dia adalah berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang seterusnya. Hak ni kita memerlukan kepada keyakinan. Dan keyakinan itu diperoleh dengan jalan zikrullah. Yang ke-8 peristiwa hari kiamat disebut dalam surah Al-Haqqah. Ayat 13 hingga 37. Surah Hajj. Ayat 6 ayat 7. Dan ayat 1 dan ayat 2. Dan surah Al-Zilzilah ayat 1 hingga ayat 8. Banyaklah ayat-ayat. Kerana sebahagian isi Quran memfokuskan kepada beriman kepada alam akhirat, alam ghaib secara selapih. Ayat tu terang-terang suruh beriman. Di sana ada lagi ayat yang
menyuruh beriman kepada alam gaib tetapi tidak nyata direct. Macam cerita Nabi-Nabi. Cerita Nabi-Nabi ni selapis kita baca cerita lah. Kita baca selapis, kita baca cerita. Bila kita baca faham dengan makna 7, 8, 9, 10 lapis, baru kita dapat. Oh, cerita Nabi ni nak bawa kepada beriman pada hari akhirat juga. Kena faham banyak lapis, baru jumpa kesimpulan dia. Kesimpulan kita baca cerita Nabi itu bukan cerita Nabi semata-mata, tetapi mencerminkan tentang diri kita yang kita tak kenal, diri kita yang duduk di alam ghaib, yang tu kita nak baiki macam mana supaya jadi sempurna beriman kepada alam ghaib. Hak tu memerlukan kepada faham kepada lapisan-lapisan yang makna yang lebih dalam. Nama-nama hari kiamat disebut di dalam Al-Quranul Karim sebanyak 18 nama. Ni ulama-ulama yang membincangkan tentang ahli tauhid ni kupu. Di antaranya Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. As-Sa'ah, detik berlaku kehancuran. Yaumul Akhirah, hari akhir. Yaumuddin, hari agama. Kerana waktu itu manusia akan dibalas mengikut penilaian agama. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumul Fathi, hari pembukaan. Yaumut Talaq, hari pertemuan. Yaumut Talaq ni hari mengarung peluh. Peluh ni ibaratnya seperti buah banjir. Peluh kita sendiri keluar dengan banyak dahsyat seperti buah banjir, maka manusia itu mengharungi peluh dia sendiri sebagaimana orang mengharungi air pada musim banjir. Yaumul Jam'i, hari yang menghimpunkan. Yaumut Taghabun, hari yang gundah gulana. Yaumul Khulud, hari yang kekal. Yaumul Khuruj, hari yang keluar daripada kubur. Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Yaumut Tanad, Azifah, At-Tammatul Kubra, As-Sakhah, Al-Haqqah, Al-Ghashiyah dan Al-Waqi'ah. 18 nama. Tapi ulama tauhid menyebut sebenarnya ada banyak lagi nama. Semua nama yang mensifatkan kepada keadaan hari akhirat adalah menjadi nama-nama kepada hari akhirat. Bukan terbatas kepada 18 ni sahaja. Begitulah juga nama Allah, nama Nabi. Nama Allah disebut dalam satu hadis 99, bukan maknanya nama Allah terbatas kepada 99 itu saja. Tak. Bila kita berzikir nama Allah yang 99, kita akan dapati nama-nama Allah tu dalam sangat maknanya. Dia menzahirkan makna lain pula tumbuh sebagai suatu cabang yang baru, yang kalau kita bilang kok cara matematik 1, 2, 3, 4 ni akan jadi lebih daripada 99. Dah berapa? Nama Allah ada berapa? Tak terbilang. Kalau kita ukur dengan nafsu kita, kita nak tahu nama Allah. Nama Allah itu memecahkan nafsu kita. Banyak mana nafsu kita? Banyak nama Allah. Cuma disebut angka. Nama neraka 8 nama. Nama hari kiamat 18 nama. Sebagai suatu perbincangan untuk memudahkan kepahaman. Dibuat satu batasan. 18 makna bukan 19. Tapi bila kita baca hadis lain menggambarkan keadaan-keadaan yang baru kita faham, kita ambil gambaran tu bubuh nama jadi nama hari akhirat juga. Jadi makna hari akhirat luah. 18 ni dilihat kok satu sudut ada 18 gambaran keadaan hari akhirat. Bila mari gambaran yang lain pula, kita ubah nama tu pun boleh. Berdasarkan kepada apa yang dibuka oleh Allah Ta'ala kepada ahli ulama. Apabila mereka memahami Quran dan hadis, mereka bubuh berbagai-bagai nama. Berbagai-bagai nama tu menjadi nama kepada hari akhirat atau hari kiamat. Saat tiba dan berlaku hari kiamat itu, tidak seorang pun yang mengetahuinya. Hanya diketahui oleh Allah sahaja.
Malah nabi-nabi, rasul-rasul dan malaikat yang paling dekat hubungannya dengan Allah tidak mengetahui juga. Maknanya Allah Ta'ala tak buka. Allah Ta'ala tak beritahu. Bila Allah Ta'ala tak beritahu kepada hambanya, maka hambanya tak tahu. Tapi ada, Allah Ta'ala boleh buka pada hamba dia. Tetapi Allah Ta'ala tidak buka. Dan kita bincang ada orang cuba minta pembukaan ni daripada Allah. Allah Ta'ala tak beri. Dia dapat satu isyarat, dia ingat isyarat tu daripada Allah dah dicerita pada orang ramai. Kiamat akan berlaku pada tarikh sekian. Abil Mawahib Abdul Wahhab bin Muhammad Asy-Sya'rani. Ulama besar, dia karang banyak kitab. Al-Mizanul Kubra, banyak kitab dia karang. Jadi dia minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah tunjuklah pada aku bila berlaku kiamat, tarikh bila. Boleh tak kita minta gitu dengan Allah? Atas sifat hamba boleh. Atas sifat hamba kita boleh minta belaka dengan Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala beri dengan kebijaksanaan dia. Dia beri kepada sesiapa yang dia nak beri. Dia tak beri kepada sesiapa yang dia tak nak beri. Bab ni dia tutup. Hamba ni nak tahu juga, minta. Mari telitah. Mari telitah. Dia pun bagi tahu, aku berzikir pada tarikh sekian, aku nampak kiamat sekian berlaku. Itu dia dalam kitab dia sebagai pesanan kepada orang Islam selepas dia mati. Jadi oleh kerana dia ni warak, orang Islam pun tunggu. Tunggu sampai tahu tu tak berlaku kiamat. Tahu tu lepas dah sudah dah. Makna apa? Makna Allah Ta'ala tak buka kepada hambanya bila akan berlaku kiamat. Sebagai satu ujian kepada Allah. Begitu juga sebenarnya hadis-hadis akhir zaman yang Nabi sebut tu umum. Pasal Mahdi, pasal apa, umum. Jadi bila umum tu, timbullah beberapa kekaburan. Kekaburan tu menjadi tempat orang beristihad. Maka ada orang kata Al-Mahdi akan muncul 3-4 tahun lagi. Dulu, bukan sekarang, dulu. Al-Mahdi akan muncul 15 tahun lagi. Orang pun tunggu. Ada sungguh orang nama Muhammad bin Abdullah muncul. Banyaklah. Di Iran ada. Ya, Syiah. Inilah sejarah Syiah. Sikit Al-Mahdi. Harun Ar-Rasyid jadi raja besar. Sebab apa? Sebab dia dapat pengaruh besar. Pengaruh tu mari mana? Pengaruh tu Tok Ki dia kumpul dulu. Masa tak ada orang ikut, Tok Ki dia kata, saya lah Al-Mahdi. Nama Muhammad bin Abdullah. Daripada Bani Abbas. Anak beranak Nabi juga, orang pun percaya. Boleh pengikut. Sebab orang ingat Al-Mahdi sungguh. Tunggu. Akhirnya tidak semua yang Nabi sebut sifat Al-Mahdi itu, kemenangan yang Al-Mahdi dapat, dia perolehi. Dok. Akhirnya kena takak. Nanti kena bunuh. Oh, bukan Al-Mahdi ya. Mana apa? Itu semua sebenarnya dalam ilmu Allah. Kita tak tahu. Jadi hari ni kalau kita dengar orang bercakap Al-Mahdi nak muncul. Sebenarnya kita tak tahu sebenarnya. Kita tidak tahu. Jadi benda yang kita tidak tahu ni, kita tak boleh nak buat macam kita tahu. Sebab dia duduk dalam ilmu Allah. Apa yang Nabi sebut tu adalah umum sangat. Jadi bila kita tidak tahu, kita sendiri kena minta panduan dengan Allah. Tak boleh kita gantung ke orang. Orang kata Al-Mahdi nak muncul dah, kita pun percaya Al-Mahdi nak muncul dah. Bila? Tahun 2016. Anda dengar dah orang kata Al-Mahdi nak muncul. Bila? Musim haji tahun ni lah. Musim haji tahun ni. Jadi dia pun berpakat dengan beberapa orang nak pergi bersama, nak pergi bai'ah dengan Al-Mahdi ni, nak pergi ke Mekah naik motosikal. Sebab apa? Sebabnya Al-Mahdi akan muncul di Mekah. Jadi nak pergi Mekah naik motosikal. Pergi Mekah naik motosikal bagus, ada masalah.
Tetapi benda tu betul ke tak betul? Kita kena tanya Allah. Tak boleh kita dengar, kita pakai terima saja. Tak boleh. Jadi habis tahu tu, tak muncul-muncul juga. Mana tak betul lah. Dalam sejarah umat Islam yang panjang, banyak kali berlaku orang guna alasan Al-Mahdi ni untuk tujuan-tujuan kepentingan diri dan sebagainya lagi, yang akhirnya membawa kepada rasa agama dia, agama orang tu. Betul ke tak betul? Kita kena istikharah. Betul ke tak betul? Kita kena tanya Allah Subhanahu Wa Taala direct. Tak boleh kita tengok dia cakap sedap, kita berpakas selalu. Tak boleh. Sebab perkara-perkara ini adalah perkara yang Allah Ta'ala simpankan di dalam rahsia dia. Rahsia Allah. Allah Ta'ala tak buka, melainkan kepada hamba-hambanya. Dan hamba-hambanya yang Allah Ta'ala buka tu, Allah Ta'ala buka, Allah Ta'ala jadikan orang tu faham. Untuk diri dia. Untuk diri dia. Lepas tu nak beri faham kepada orang lain, ada hijab-hijab yang banyak yang tidak mudahlah untuk dipahami oleh semua orang. Jadi bab beriman kepada alam akhirat ni perlu kita faham bahawa dia adalah merupakan suatu rukun iman yang mesti kita imani. Yang keyakinan iman yang yakin dalam bab ni, dia mari melalui jalan kita berzikir. Dan kita berzikir zikrullah di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang dirahmati dan diampuninya. Allahumma alif baina qulubina wa wahhid sufufana wajma' kalimatana. Allahumma ja'alna min awliyaika as-salihin wa ibadika al-muqarrabin. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.